أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada malam ini untuk kita sama-sama berada di dalam rumah Allah dan juga berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan jugalah Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah meredai amal yang telah kita lakukan dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk malam ni kita akan sambung lagi bacaan kitab Al-Imam Ibn Daibah, kitab yang bertajuk Ghayatul Matlub, kitab amalan penghapus dosa. Kita sambung pada muka surat 39, hadis yang keempat. Muka surat ke-39, hadis yang keempat, kita berada di dalam bab hadis pengampunan dosa-dosa yang telah lalu. Antara hadis yang masyhur, yang sahih yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekian amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Antaranya yang telah kita bincangkan, hadis yang pertama adalah berkaitan tentang bab berwuduk. Wuduk yang ditunjukkan oleh Uthman bin Affan seperti mana wuduknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai berwuduk, maka teruslah kita tanpa bercakap-cakap teruslah mendirikan solat 2 rakaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melakukan seperti itu, maka Allah Taala mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini antaralah hadis yang disebutkan. Yang kedua iaitu hadis berkaitan tentang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman wahtisaban. Siapa berpuasa Ramadan sepanjang Ramadan dengan iman dan pengharapan, maka Allah juga akan memberikan pengampunan dosa-dosa yang terdahulu. Kemudian kita juga bincang hadis yang ketiga berkaitan tentang sesiapa yang berqiyam pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan pengharapan, juga Allah Ta'ala memberikan pengampunan pada dosa-dosa yang lalu. Ini antaralah keutamaan pada bulan Ramadan. Beribadah di siang Ramadan mengundang pengampunan penuh daripada Allah, dan beribadah pada malam Ramadan juga mengundang pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, 3 hadis ni kita dah bincang pada pertemuan yang lalu. Jadi pada malam ni kita akan berbincang tentang hadis yang keempat. Hadis yang keempat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, hadis sahih, iaitu daripada Abu Hurairah, ataupun nama sebenarnya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kata Nabi, "Idza qala al-imam", apabila imam membaca, "Ghairil maghdubi alaihim waladdallin", maksudnya imam selesai membaca Fatihahnya, faqulu, maka makmum pun membaca amin, menyebutlah perkataan amin selesai imam membaca Fatihah. Fa innahu, maka sesungguhnya, man wafaqa qawluhu qawlal malaikah, sesiapa yang menyebut perkataan aminnya serentak dengan perkataan malaikah. Maksudnya malaikat pun menyebutkan perkataan amin. Bila malaikat menyebutkan perkataan amin ni, iaitu malaikat akan menyebut amin mengikut bacaan imam. Jadi kita ni sebutlah perkataan amin serentak dengan imam.
Siapa makmum yang menyebut perkataan amin serentak dengan imam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka Allah Ta'ala akan memberikan pengampunan kepadanya pada dosa-dosa yang telah lalu. Okay? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada perkataan fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikah, siapa yang menyebut perkataan amin tu sama dengan perkataan malaikat, menyamai bacaan malaikat tu, itu artinya makmum menyebut perkataan amin serentak dengan imam. Okey, sebut perkataan amin serentak dengan imam, maka Allah akan berikan pengampunan kepadanya pada dosa-dosa yang telah lalu. Bayangkan kalau sehari semalam kita jaga salat jamaah kita, ada 3 kali salat fardu bacaan jaharnya, maka sudah tentu kita mendapat 6 kali pengampunan daripada Allah. 2 salat fardu subuh, 2 salat fardu maghrib dan 2 salat fardu isyak. Sehari semalam 6 kali pengampunan. Kalau hari tersebut hari Jumaat, kita akan dapat 8 kali pengampunan, tambah lagi 2 rakaat pada salat Jumaat. Dan kalau pula jatuhnya hari raya pada hari Jumaat, maka kita akan dapat 10 kali pengampunan. Sebenarnya anjuran di sini iaitu bukan sekadar kita membaca perkataan amin serentak dengan imam, sebenarnya adalah sebagai satu tuntutan untuk kita salat berjamaah. Tuntutan untuk kita salat berjamaah. Kalaulah subuh dia mampu jamaah, maghrib mampu jamaah, dan isyak pun dia mampu jamaah, insya-Allah lah pastinya salat zuhur dan asar pun dia akan pasti berjamaah. Okey, ini adalah satu keutamaan, kelebihan disebutkan dalam hadis yang sahih, yang kita menyebut perkataan amin serentak dengan imam, maka akan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam riwayat Al-Imam Muslim, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah telah berfirman, qasamtus sala baina, kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah bahagikan salat itu antara aku wa baina abdi, dan juga hamba-Ku itu nisfain. Salat itu, kata Allah, aku telah bahagikan kepada 2 bahagian. Fa nisfuha li wa nisfuha li abdi. Satu bahagian untuk aku, satu bahagian lagi untuk hamba-Ku. Ini satu hadis sahih tuan-tuan, Nabi sebut. Ibadah salat ni Allah pecah pada 2. Satu bahagian untuk Allah, satu bahagian untuk hamba Allah. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya pada ibadah salat ini, kita bukan sedang bermonolog. Maksudnya kita bukan sedang berbicara bersendirian. Bukan kita sedang berbisik-bisik bersendirian. Tetapi sebenarnya kita berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap patah perkataan yang kita sebut, semuanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tu kata Nabi, apabila wa id qala al-'abd, apabila seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah taala akan jawab secara personal, hamadani abdi, hamba-Ku sedang memuji aku. Kemudian kita membaca ar-rahmanir rahim, maka Allah Ta'ala jawab lagi, Malikumiddin, Allah Ta'ala jawab lagi. Panjanglah hadis ni. Ini kita tak bincang. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, kalau kita faham hadis tu, kemudian kita faham dengan hadis yang kita bincang ni, menyebut perkataan amin serentak dengan imam tuan-tuan, maka kita akan nampak yang mana salat ini merupakan satu hubungan yang paling kuat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tahu tak? Ibadah salat ni adalah untuk memperkukuhkan hubungan rohani seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Hubungan rohani ni perkara yang paling penting dalam kehidupan seorang hamba, seorang manusia. Kenapa tuan-tuan? Apabila Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa, kata Allah Ta'ala, faqulal lahu qawlan layyina, wahai Musa, wahai Harun, kamu berdua pergilah jumpa dengan Fir'aun dan berdakwahlah kepada Fir'aun itu dengan qaulal layyin, bahasa yang lemah lembut.
Lemah lembut dekat situ artinya dakwah bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Ada tempat perlu tegas, tegas. Ada tempat perlu berlembut, berlembut. Maksudnya dia bukan meleweh tuan-tuan dakwahnya, tidak. Maksudnya dakwahnya mengikut kebijaksanaan. Kita tengok mad'u kita, audiens kita macam mana. Waktu Allah perintahkan kepada Nabi Musa dakwah kepada Firaun, Nabi Musa telah mengungkapkan satu doa yang paling masyhur di dalam Al-Quran. Apa dia? Iaitu Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah mudahkanlah urusan kami, wa yassir li amri. Wahai Allah, mudahkanlah tutur lidah kami ni, jangan terbelit-belit, jangan tersimpul, leraikanlah, mudahkanlah, lancarkanlah ucapan kami ni. Sebelum Nabi Musa minta perkara ni, benda yang paling awal Nabi Musa minta apa? Rabbishrah li sadri, wahai Allah lapangkan dadaku. Iaitu dia minta ketabahan jiwa, keluasan dadanya. Agar apa tuan-tuan? Agar apa musibah yang berlaku, kesulitan yang ditimpakan kepadanya, rohaninya kuat. Bahasa orang muda kan tuan-tuan, iaitu tak cepat koyak. Istilah kita lah, tak cepat koyak. Hatinya lebih tabah. Dia tak mudah rapuh. Segala ungkapan-ungkapan, tuduhan, percakapan manusia kepadanya tak mudah menggugat iman dan takwanya. Yang ini paling penting tuan-tuan. Macam mana kita nak dapat kekuatan rohani ni? Iaitu melalui ibadah salah. Iaitu ada hubungan personal kita dengan Allah Ta'ala tanpa perantara dan tidak ada hijab pada waktunya. Maka sebab itu tuan-tuan, pada ibadah salah ni jagalah sungguh-sungguh. Okey, jagalah sungguh-sungguh. Khususnya pada bacaan-bacaan yang kita baca di dalam solat. Sebab setiap ungkapan kita di dalam solat dijawab oleh Allah secara langsung. Okey. Baik, selesai tuan-tuan hadis yang keempat tadi. Okey, jadinya tuan-tuan selepas ini antara perkara yang tuan-tuan kena titik beratkan, yang kita kena latih pada diri kita, iaitu memberi kesempatan pada imam membaca Fatihah sehingga sempurna. Tuan-tuan dengar dulu imam baca. Jangan imam baca kita pun baca. Kita pula kelang kabut tuan-tuan. Imam baca kita membaca. Bagi ruang kepada imam baca. Dan sebutlah perkataan amin serentak dengan imam. Sebab dia punya ganjaran sangat besar, iaitu pengampunan daripada Allah pada dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan bagi imam pula, kita bertugas untuk memanjangkan sedikit saktah kita. Saktah ni apa tuan-tuan? Iaitu kita berdiam selepas bacaan Fatihah. Sebelum kita mulakan bacaan surah-surah yang kita ingin baca selepas itu, berikan ruang kepada makmum untuk membaca Fatihah dengan sempurna. Janganlah kita memendekkan saktah tersebut lalu disambung pula dengan surah-surah yang pendek. Kasihanlah pada jamaah. Namun kalau ada imam yang terkenal dalam kalangan kita, kita tahu dia imam yang memang ekspres rakyatnya tuan-tuan. Memang kadang-kadang ada imam jenis macam ni, laju dia. Tuan-tuan dibenarkan untuk membaca bersama dengan imam. Maksudnya imam baca Fatihah, tuan-tuan pun baca Fatihah sekali. Sebab kita nak mengelakkan agar bacaan Fatihah kita itu tidak sempurna. Sebab Al-Imam Syafi'i tuan-tuan, dia berpegang kepada satu hadis riwayat Al-Imam Muslim, iaitu kata Nabi SAW, man salatas salah, siapa yang salat, siapa yang mengerjakan salat, falam yaqra, dan dia tidak membaca bi ummul kitab, dan dia tidak membaca Fatihah di dalam salatnya, fahiya khidaj, khidaj, khidaj. Nabi ulang 3 kali. Salatnya itu tidak sempurna. Ini dipegang oleh mazhab Al-Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i meletakkan bacaan Fatihah di dalam salat adalah rukun qauli. Bacaan yang mesti dibaca, tak boleh ditinggalkan. Okey? Tak boleh ditinggalkan sama sekali, mesti dibaca. Berapa rukun solat tuan-tuan? Berapa rukun solat? Ada 13. Di dalam rukun solat yang 13 ni terbahagi kepada 3. Satu, rukun qauli, iaitu dari sudut bacaan. Yang kedua, rukun fi'li, melalui perbuatan.
Dan yang ketiga adalah rukun qalbi daripada hati kita. Rukun qauli sahaja ada 5 rukun. Apa dia tuan-tuan? Pertama, takbiratu ihram. Sebab itu takbiratu ihram ni tuan-tuan, sama ada kita imam ataupun makmum, bila angkat tangan mesti ada bunyi sebutannya. Allahu Akbar. Tuan-tuan solat bersendirian pun kena angkat tangan dan berbunyi Allahu Akbar. Mesti sebut tuan-tuan. Mesti. Okey? Jangan diam je. Angkat tangan tak berbunyi tuan-tuan. Tak boleh. Tak sah. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Sebab dia adalah rukun qauli. Mesti disebut. Dan sekadar didengari di telinga kita. Jangan satu kampung dengar pula. Okey? Sekadar didengari oleh kita. Kedua, pada bacaan Fatihah. Mesti dibaca, kita dengar di telinga kita. Ketiga, lagi bila tuan-tuan? Yang ketiga, iaitu pada tahiyat akhir. Keempat, selawat pada tahiyat akhir. Yang kelima, pada salam. Salam ni perlu disebut Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebab dia adalah rukun qauli. Okey. Ini sekadar saya memanjangkan sedikit ulasan ni tuan-tuan, sebab dia adalah sebahagian daripada ibadah solat yang mesti kita lakukan. Sebab itu bila tuan-tuan buat anjuran tahsin solat ni tuan-tuan, jangan hantar anak-anak je. Kita ini kononnya pro kan. Hantar cucu anak je pergi. Yang ayah-ayah ni dah otai-otai tak pergi dah. Memang kita kena up to date sentiasa ilmu solat. Percayalah, saya sendiri pun, siapa-siapa sahaja pun tuan-tuan, ilmu solat ni perlu diperbaiki sentiasa. Perlu sentiasa diperbaiki dan dipelajari. Okey, baik. Hadis yang kelima. Daripada Muaz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu an. Beliau berkata, Nabi SAW telah bersabda. Kata Nabi, man akala ta'aman, sesiapa yang makan lalu dia pun membaca. Ini adalah doa selepas makan. Okey. Doa sebelum makan apa tuan-tuan? Banyak tanya pula ya. Doa sebelum makan apa tuan-tuan? Doa sebelum makan Nabi SAW pernah membacakan dengan perkataan yang paling mudah, iaitu Bismillah. Iaitu pada peristiwa di Taif, waktu datangnya seorang lelaki, iaitu kebun di Taif tu namanya Addas. Addas ni seorang petani yang jaga kebun anggur. Dia datang daripada Nainawa. Dia jumpa dengan baginda Nabi SAW. Addas ni bukan mukmin tuan-tuan. Dia jumpa dengan Nabi. Sebab tuannya kata, nampak si fulan tu cedera parah, dibaling batu oleh penduduk Taif. Kamu ambil anggur ni, bagi serahkan kepada dia. Addas pun datang, jumpa dengan baginda Nabi SAW. Dia tak kenal ni Nabi. Lalu dia pelawa baginda Nabi, makanlah anggur ni, berehat sebentar. Sebab tubuh Nabi ni luka-luka cedera parah, dibaling batu dan kayu oleh penduduk Thaqif, orang Taif. Lalu Nabi pun ambil, dan Nabi nak makan, Nabi pun sebut Bismillah. Semudah tu Nabi sebut Bismillah. Lalu Addas kata, saya tak pernah dengar bacaan ini dibacakan sama ada orang Mekah ataupun orang Taif. Tuan ni daripada mana? Nabi tak jawab. Dan Nabi SAW tanya pula pada dia, kamu siapa dan kamu daripada mana? Lalu kata Addas, aku Addas dan aku datang daripada Nainawa. Nainawa ni bukan daripada Arab Saudi tuan-tuan. Dia jauh luar daripada kawasan ni. Saya datang daripada Nainawa. Lalu baginda Nabi pun berkata, Nainawa tu ada saudara aku yang duduk di sana dahulu. Addas terkejut tuan-tuan, excited lah dia. Siapa orang kampung saya yang kawan dengan tuan ni? Lalu Nabi kata apa? Saudaraku itu namanya Yunus bin Mata'. Yunus bin Mata', Nabi Yunus alaihissalam. Terkejutlah Addas ni, rupa-rupa yang berhadapan dengannya adalah seorang Rasul. Seorang Rasul. Sebab Yunus bin Mata' ni zaman lama tuan-tuan. Dahulu lagi. Beza Nabi dengan Nabi Isa alaihissalam adalah hampir 500 tahun lebih. Nabi Yunus sebelum tu lagi, macam mana baginda Nabi boleh kenal Yunus bin Mata' ni? Jadi bila dia tahu ini adalah Rasul, Addas ni beriman kepada baginda Nabi SAW. Tuan-tuan kalau pergi Taif, ada satu masjid dikenali dengan nama Masjid Addas. Masjid Addas. Masjid itu di tengah-tengah kebun. Memperingati peristiwa Addas memberi anggur kepada baginda Nabi SAW. Nabi baca dengan perkataan Bismillah. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau tuan-tuan baca surah Hud,
Tuan-tuan boleh tengok Nabi Nuh alaihi salam, waktu dia naik dia punya kapal bahtera dia tuan-tuan, lalu Nabi Nuh pun sebut Bismillahi majreha wa mursaha. Nabi Nuh dia baca doa ni tuan-tuan. Siapa yang sebut kalimah ni tuan-tuan, maka Allah Ta'ala akan berikan kepadanya dua perkara. Pertama, Allah memberikan kepadanya iaitu assalam, keselamatan, jaminan keselamatan. Dan yang kedua, Allah memberi jaminan kepadanya adalah keberkatan. Jadi masa tuan-tuan makan, apa-apa aktiviti yang tuan-tuan buat, memandu kereta, memandu motor dan segala yang tuan-tuan buat, jangan lupa untuk diawali dengan perkataan Bismillah. Sebab dijamin dengan assalam, keselamatan, dan dijamin dengan al-barakah, keberkatan. Ini tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir surah Hud tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, bila Nabi Nuh naik je bahtera, dia baca doa ni, diawali dengan Bismillah tu. Sementara dia di atas kapal, sampailah dia turun kapal, dan selepas peristiwa banjir besar tu, semuanya Allah jamin dengan keselamatan dan keberkatan. Ini kita dapat bincang lah tuan-tuan. Tapi saya boleh sebut pada tuan-tuan, waktu tuan-tuan makan, jangan tinggal bacaan walau sekadar Bismillah. Bahkan kalau kita makan terlupa pula tuan-tuan, di tengah-tengah kita makan tu, bacalah Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Dengan nama Allah pada awal aku makan tadi dan juga pada pengakhiran aku makan tadi. Okey. Jadinya tuan-tuan, di sini hadis kelima ni adalah doa selepas makan. Biasanya kita ingat doa waktu makan. Doa selepas makan ni jarang-jarang ingat tuan-tuan. Ni biasa sifat manusia. Waktu dapat nikmat, waktu tak ada nikmat, ingat Allah. Waktu dah dapat nikmat, jarang-jarang ingat pada Allah Ta'ala. Kan biasa tuan-tuan, kita makan dengan keluarga kita, Along baca doa. Nak makan kan? Ada tak kita kata, Along baca doa lepas makan? Tak ada tuan-tuan. Habis makan, habislah. Doa tak ada dah. Okay? Jadi tuan-tuan tengok, ada satu ilmu dekat sini disebut oleh Nabi SAW. Siapa yang makan lalu dia berdoa, Alhamdulillahilladzi, dia pun baca, segala pujian bagi Allah yang at'amani hadzal ta'am, yang memberikan aku makan dengan makanan ini, wa razaqani, dan dia telah merezekikannya kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwah, sedangkan aku tidak berdaya dan tidak ada kekuatan daripada aku. Nampak tuan-tuan? Pertama, dia awali dengan perkataan Bismillah. Yang kedua, iaitu dia menzahirkan pertama, dia menzahirkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat makanan yang dia dapat. Yang kedua, dia tak menafikan rezeki yang dia makan adalah datangnya daripada Allah. Dan yang ketiganya, iaitu dia mentauhidkan Allah Ta'ala. Sebab biasa tuan-tuan, bila manusia ni makan, dia merasakan rezeki yang dia dapat adalah usaha dia. Ni saya makan ni, saya makan yang ni sebab ni usaha saya. Dulu saya susah, saya tak dapat makanan ni. Sekarang saya senang, saya nak makan ni. Dia terlupa, makanan tu bukan sebab dia susah, bukan sebab dia senang. Makanan tu sebab Allah yang rezekikan. Berapa ramai orang kaya tuan-tuan tak boleh makan. Tuan Haji makanlah ni, saya minta maaf tak boleh makan. Makan nasi lemak tak boleh makan, tak boleh, saya gout. Ni ada ikan bilis ni. Tuan Haji makan kambing, Tuan Haji ni kaya ni, tak boleh makan kambing. Kenapa? Nanti saya naik darah ni. Tuan Haji makan ni, oh tak, saya tak boleh makan ni saya kencing manis. Semua tak boleh makan. Ni orang kaya ni tuan-tuan. Sebab makan kita pada sesuatu rezeki bukan sebab kita senang atau kita susah. Tapi kita makan sesuatu rezeki adalah kerana rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Sebab itu ada kalimah syukur dekat sini. Ada kalimah kita rasa merendahkan diri, rezeki ni datangnya daripada Allah. Dan yang ketiganya ada i'tiqad tauhid kita pada Allah. Rezeki ni adalah kurniaan daripadanya. Siapa yang membaca doa ini, kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Besar tuan-tuan. Makan dapat, pengampunan dosa pun dapat. Subhanallah. Makan dapat, pengampunan dosa pun dapat. Ini besarnya ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, jadi tuan-tuan, lepas ni ajar anak-anak kita, lepas makan baca doa. Ini salah satu doanya. Baca doa ni bukan sekadar zahir rasa syukur pada Allah.
bahkan menjadikan kita diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, apa doa keluar daripada tandas? Doa masuk tandas kita tahu. Doa keluar tandas apa tuan-tuan? Doa keluar daripada tandas diajarkan kepada kita dengan bacaan yang paling mudah, iaitu ghufranaka. Ghufranaka, iaitu selepas keluar tandas kita memohon pengampunan daripada Allah. Ghufranak. Kenapa kita baca doa pengampunan selepas keluar daripada tandas? Sebab waktu kita berada di dalam tandas, kita tak mampu berzikrullah. Kita terhalang sebab kita berada di tempat yang tidak baik. Jadi sebabkan selang waktu yang kita lalai daripada tak mampu sebut zikrullah di dalam tandas tu, keluar daripada tandas, kita bermohon pengampunan kepada Allah agar Allah mengampuni. Waktu-waktu tadi tu tak dapat menyebut-nyebut namanya. Subhanallah. Ini agama mengajar kita. Setiap waktu ini adalah sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada satu lagi doa yang diajarkan kepada kita melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang hampir sama. Iaitu doa tuan-tuan memakai pakaian baru. Tuan-tuan pakai baju baru, naik kereta baru, pakai motor baru. Tuan-tuan yang mungkin salesman dekat sini tuan-tuan, jual baju ke, jual jubah ke, jual kereta ke tuan-tuan. Tuan-tuan nak ajar tuan-tuan punya customer ni. Dapat naik kereta baru, naik motor baru, naik baju baru ni tuan-tuan, tuan-tuan ajar dia doa. Tuan-tuan dapat kereta ni, baru ni, motor baru ni, baju baru ni, tuan baca doa ni. Apa doa dia tuan-tuan? Nabi ajar. Iaitu bacalah Alhamdulillahilladzi, segala pujian-pujian kepada Allah, kasani hadza, yang memberikan kepada aku pakaian ini, wa razaqani, dan merezekikan pakaian ini kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwah, aku tidak ada daya dan aku tidak ada kekuatan, melainkan pakaian ni, kereta ni, kenderaan ni kau beri pada aku. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca doa ini, dia pakai baju baru ke ataupun kenderaan baru, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Dia besar lagi tuan-tuan. Iaitu Allah Ta'ala memberikan pengampunan kepadanya dosa yang dahulu dan dosa yang terkemudian. Hadis ni dhaif tuan-tuan, lemah. Tetapi kita boleh praktik sebab dia duduk dalam kategori fadail amal, kelebihan beramal. Tuan-tuan ajar tuan-tuan. Mungkin yang ada salesman dekat sini, tuan-tuan ajar pada klien-klien tuan-tuan. Barulah dia rasa syukur pada Allah Ta'ala. Tak payah buat benda-benda lain tuan-tuan. Saya ni nak mandi air bunga ke kereta ni, kan takut aksiden pula. Tak payah tuan-tuan. Tuan-tuan buatlah amalan yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Syukur dapat rezeki baru, pakaian baru, kereta baru. Syukur juga dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang hampir sama. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Waktu tuan-tuan dapat nikmat tuan-tuan. Okey, waktu tuan-tuan dapat nikmat dan waktu tuan-tuan tengok nikmat yang tuan-tuan ada, selain tuan-tuan kata alhamdulillah, ada satu lagi perkara yang tuan-tuan kena buat. Yang ini diajarkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran melalui surah Al-Kahfi. Tuan-tuan masuk rumah, tuan-tuan tengok, ya Allah cantiknya rumah saya ni, tenteram jiwa saya dalam rumah ni. Tuan-tuan naik kereta memandu, ya Allah rezeki dapat naik kereta selesa pula. Dah pencen ni baru dapat naik kereta yang selesa, beli kereta. Dapat naik motor yang besar sikit rasa selesa tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tinggal satu doa ni. Iaitu Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Kahfi. Kalau tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan tengok surah Al-Kahfi pada ayat 39. Tuan-tuan catat je lah. Tak payah tengok tuan-tuan. Surah Kahfi ayat 39. Tuan-tuan baca doa Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah la quwwata illa billah. Dia tak ada perkataan la haula wala. Dia la quwwah illa billah. Masya Allah la quwwah illa billah. Kenapa penting sebut benda ni tuan-tuan? Dia akan memelihara nikmat yang Allah berikan kepada tuan-tuan daripada ditimpa musibah. Ini bukan saya ajar tuan-tuan, ini Allah Ta'ala ajar dalam Quran. Tuan-tuan boleh tengok ayat ni yang Allah Ta'ala ajarkan ni tuan-tuan melalui kisah ada dua orang pemilik kebun.
Seorang yang kebunnya kaya raya tuan-tuan, satu lagi kebunnya biasa-biasa saja. Si fulan yang kaya raya ni, dia tak sebut waktu dia dapat nikmat tu, dia tak kata pun Masya Allah la quwata illa billah. Akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Allah datangkan musibah. Kebun yang betul-betul kaya raya ni, yang si fulan ni sangka apa kebun ni boleh makan lah bergenerasi-generasi ni, akhirnya Allah hancurkan serapat-rapatnya sampai tak ada satu pun yang tinggal. Semua Allah hancurkan. Okey. Jadi salah satu tuan-tuan nak pelihara rezeki ni di dalam perlindungan Allah Taala, iaitu dengan tuan-tuan sebut perkataan tadi, Masya Allah la quwata illa billah. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita nak melindungi nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah dengan pujian-pujian kepada Allah Taala. Tuan-tuan tak payah sibuk dah, Ustaz nanti datang rumah saya tolong pagarkan rumah ni. Nah, tak payah tuan-tuan. Tuan-tuan buat sendiri je. Okey, ini saya ajar pada tuan-tuan sebab inilah yang diajarkan oleh Allah Taala. Dan waktu tuan-tuan tengok orang lain dapat nikmat, tuan-tuan tengok orang lain dapat nikmat, tak sekadar tuan-tuan kata hebat kau ni, kaya lah dapat. Tak payah tuan-tuan. Tuan-tuan sebut ada satu perkataan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan sebut perkataan barakallahu fik. Barakallahu fik. Sebab apa? Kita mendoakan keberkatan nikmat yang Allah beri kepada si fulan ni. Kalau tuan-tuan tak boleh nak sebut barakallahu fi tuan-tuan, tuan-tuan sebut je. Tuan-tuan nampak si fulan tu naik kereta baru. Tuan-tuan nampak si fulan tu dijodohkan dengan jodoh yang lebih baik. Tuan-tuan tengok ada orang dapat apa pun nikmat, tuan-tuan sebut perkataan moga-moga Allah berikan keberkatan kepada engkau. Sebab apa tuan-tuan? Kita melindungi si fulan tu, saudara kita itu, daripada ditimpa musibah. Di sini tuan-tuan ada satu peristiwa diriwayatkan daripada Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf. Dia cerita tentang ayah dia tuan-tuan. Ayahnya sahabat Nabi, Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf ni tuan-tuan, dia memiliki tubuh badan yang sangat cantik, menawan lah. Satu hari mereka ni mandi di kawasan terbuka, hammam. Hammam ni macam kawasan tempat mandi umum. Dulu orang dulu tuan-tuan, dia tandasnya di luar rumah dia kan. Satu kampung kongsi tempat mandi sama. Jadinya Abi Umamah kata apa? Waktu ayahnya Sahal bin Hunayf tengah mandi tuan-tuan, mandi tak pakai baju lah tuan-tuan kan. Dia mandi tu ada seorang sahabat Nabi namanya Amir bin Rabi'ah, dia lalu. Dan dia tengok tubuh badan Sahal ni, dia rasa kagum. Dia tengok tubuh badan ni sangat cantik, kagum dia. Bila dia tengok dengan pandangan yang takjub tuan-tuan, menjadikan Sahal bin Hunayf ni tiba-tiba terjatuh. Di sini kita selalu sebut penyakit ain. Penyakit ain. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis al-ainul haqqa. Penyakit ain ni benda yang benar. Penyakit ain ni benda yang benar. Okey, dan saya dah sebut tuan-tuan, penyakit ain ni dia bukan sekadar pandangan yang menakjubkan, kita tengok kita rasa kagum, tapi juga pandangan hasad. Kita tengok dengan rasa benci kepada seseorang tu. Benci betul dia ni dapat kereta baru, dapat gaji, benci dengan dia tuan-tuan. Maka dia juga boleh terkena ain. Dan ain ni dia bukan sekadar terkena pada budak-budak. Kadang-kadang kan ada kita juga, saya dapat anak baru, cucu baru ni, saya tak nak tunjuk ke orang ni, sebab nanti terkena ain budak ni. Anak dia jaga tuan-tuan. Waktu dia dapat nikmat, dia tunjuk nikmat dia. Saya dapat kereta besar, rumah besar, dia tunjuk tuan-tuan. Dia pun boleh terkena penyakit ain. Dia pun boleh terkena penyakit ain. Okay? Budak-budak boleh kena ain, orang tua pun boleh kena ain. Pandangan yang rasa takjub pun boleh kena ain, pandangan hasad pun boleh kena ain. Jadi tuan-tuan, Nabi tanya kepada Abi Umamah ni, anak kepada Sahal, ayah kamu ni kenapa tiba-tiba jatuh? Dia kata, saya tak pasti, tapi waktu ayah saya mandi tadi, saya nampak Amir bin Rabi'ah, sahabat ni tadi, dia lalu, dia tengok pandangan tu semacam, maknanya pandangan yang mengkagumkan, bukan pandangan yang ditergoda tuan-tuan. Pandangan yang dia tengok tu, dia rasa takjub dengan tubuh badan Sahal yang cantik ni. Jadi kata Nabi SAW, jangan buat macam tu, sebab itu adalah ain, kata Nabi. Dan apa yang Nabi buat tuan-tuan? Okey, Nabi ajar satu penawar dia, iaitu diambilkan wuduk, lalu dimandikan daripada belakang, disiram daripada belakang. Ini adalah salah satu daripada sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Jadinya tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat nikmat, tuan-tuan nak pelihara nikmat tuan-tuan, tuan-tuan baca Masya Allah la quwata illa billah.
Waktu tuan-tuan tengok orang lain dapat nikmat, tuan-tuan sebut barakallahu fik. Doakan keberkatan pada nikmat orang tersebut. Ini tuntutan kita sesama Muslim. Okey? Baik. Dan sebab itu tuan-tuan, dalam masyarakat kita, bila dapat anak ataupun cucu tuan-tuan, selalu kan kita kata, comelnya budak ni, orang tua tak bagi kan. Jangan sebut macam tu, nanti budak ni sakit. Sebab kita sebut dia, comel budak ni. Ada kalangan orang tua kita juga, dia tak kata. Dia kata buruknya budak ni. Sebab apa? Dia kena sebut perkataan berlawanan. Kalau dia puji, budak ni sakit. Apa yang dia sebut oleh orang-orang tua kita ni tuan-tuan, betul. Betul. Itu namanya ain. Cumanya yang dia ajar tu kurang tepat. Dia kata jangan sebut pujian. Kalau sebut puji nanti budak ni sakit. Jadi kita sebut budak ni buruk. Buruk budak ni. Tapi budak-budak muda yang bapak-bapak muda ni bila dengar ni kecil hati dia. Buruk pula anak aku ni. Buruk pula. Bukan tuan-tuan. Sebab dia takut kena penyakit ain. Yang patut kita ajar tuan-tuan, betul, jangan puji anak ni, tapi doakan keberkatan pada anak tu. Kita tengok cucu ni cantik ni tuan-tuan, comel budak ni, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Itu sebutan kita. Doakan kepada si fulan yang dapat nikmat ni dengan pujian kepada Allah, keberkatan daripada Allah Taala. Okey. Baik. Okey, kita tengok hadis yang berikutnya tuan-tuan. Hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Abu Ayyub Al-Ansari tuan-tuan, dia telah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Tuan-tuan tahu tak Abu Ayyub ni siapa tuan-tuan? Abu Ayyub ni adalah rumah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di rumahnya waktu Nabi sampai di Madinah. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, Nabi tak ada rumah. Waktu tu Qaswa berhenti dekat satu tapak yang hari ini didirikan Masjid Nabawi. Tapi Nabi tak ada rumah. Rumah Nabi masih lagi nak buat, baru nak buat tuan-tuan. Jadi rumah siapa yang Nabi duduk? Iaitu rumah Abu Ayyub. Sebab apa tuan-tuan? Waktu Nabi berhenti tu, Abu Ayyub ni dia angkat dah. Beg-beg Nabi ni dia bawa masuk rumah dia dah. Rumah Abu Ayyub dekat mana tuan-tuan? Dia betul-betul berhadapan. Kita keluar daripada Raudah, ada pintu Babul Baqi' tu tuan-tuan, tempat kita keluar tu. Tuan-tuan keluar tu, di situlah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Hari ini dia jadi kawasan dataran kosong saja. Kiranya rumah Nabi dengan rumah Abu Ayyub ni berhadapan. Lokasi dia hari ini, rumah Abu Ayyub tu di luar daripada daripada Masjid Nabawi, tapi keluar daripada pintu Baqi' tu. Okay. Jadi Nabi SAW duduk di rumah Abu Ayyub ni sekitar dalam 5 bulan ke 6 bulan. Ataupun tak silap saya lupa nak semak balik hadis ni tuan-tuan, ataupun setahun. Tapi tempoh waktu pembinaan rumah Nabi dan Masjid Nabawi itu, Nabi duduk di rumah Abu Ayyub. Cerita Abu Ayyub ni ada satu benda yang paling menarik tuan-tuan. Cerita ni sangat terkesanlah pada hati saya ni. Iaitu Nabi SAW pernah sebut satu hadis. Kata Nabi SAW, sesiapa yang menjaga keaiban saudaranya di dunia, maka Allah Ta'ala akan jaga keaibannya dunia dan juga akhirat. Kan hadis ni selalu kita dengar, tutup aib saudara kita ni, sebab Allah akan tutup aib saudaranya. Ataupun satu hadis yang lain, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah Ta'ala akan mudahkan urusannya di dunia dan juga di hari akhirat. Man satara mu'minan fid dunya, man satara musliman fid dunya, satarallahu fid dunya wal akhirah. Itu hadis tu. Abu Ayyub ni tuan-tuan, waktu dia dah menginjak usia tua dan selepas kewafatan baginda Nabi SAW, Abu Ayyub ni dia lupa-lupa. Diingat dia lupa. Ini hadis Nabi ke ni bukan hadis Nabi? Tapi dia ingat sungguh benda ni. Cuma dia tak tahu siapa sebut. Nabi sebut ke ataupun orang lain sebut. Lalu dia tanyalah kepada orang-orang sekitar Madinah ni, kamu pernah dengar tak baginda Nabi sebut hadis ni? Man satara mu'minan fid dunya, satarallahu fid dunya wal akhirah. Rata-rata sahabat Nabi yang dekat Madinah ni kata, kami tak pernah dengar daripada Nabi. Okey, kita beri lalu azan isyak dulu tuan-tuan. Subhanallah. La haula wa la
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya Abu Ayyub Ansari ni tuan-tuan, dia pusinglah satu kota Madinah, tanyalah pada sahabat-sahabat Nabi yang masih lagi tinggal, kamu pernah dengar tak hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan orang-orang yang berada di Madinah kalangan sahabat Nabi kata, kami tak pernah dengar pun hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah dengar pun. Jadi Abu Ayyub ni kuat naluri, dia kata hadis ni daripada Nabi, tapi tak ada orang yang menguatkan ingatan dia sebab dia dah mula lupa-lupa tuan-tuan. Dia makin berusia makin lupa dia. Lalu tuan-tuan, sehinggalah dia tiba-tiba teringat tentang ada seorang sahabat yang hidup sezaman dengan dia, pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat tu tak duduk dekat Madinah. Sahabat tu duduk di Mesir. Sebab sahabat tu jadi pembesar di Mesir. Siapa? Namanya Amir bin Rabi'ah. Ini Amir bin Rabi'ah yang tadi cerita Sahal tu tuan-tuan. Amir bin Rabi'ah ni tuan-tuan, dia duduk di Mesir. Lalu Abu Ayyub Ansari ni keluar daripada kota Madinah tuan-tuan, bermusafirlah dia seberang laut sampailah ke Mesir. Dan dia jumpalah dengan satu pengawal di Mesir ni. Lalu dia tanya, kamu nak jumpa siapa? Saya nak jumpa dengan Amir bin Rabi'ah. Kamu siapa? Saya ni adalah iaitu Abu Ayyub Ansari. Bila khabar ni disampaikan kepada Amir bin Rabi'ah, excited lah dia sebab sahabat Nabi datang daripada Madinah bertemu dengan dia. Apatah lagi ini adalah kawan lama. Jadinya tuan-tuan, dipelawalah Abu Ayyub Ansari ini bertemu dengan Amir bin Rabi'ah.
sahabat Nabi juga dan pembesar di kota di Mesir. Dan waktu dia bertemu tuan-tuan, apa ditanyakan oleh Abu Ayyub? Abu Ayyub tak tanya panjang tuan-tuan, tak tanya apa khabar, sihat ke, tak ada tuan-tuan. Medang-medang semua tak ada tuan-tuan. Dia tanya mudah aja. Iaitu, kau pernah dengar tak hadis ni daripada Nabi? Man satara mu'minan fid dunya satarallahu fid dunya wal akhirah. Kata Amir bin Rabi'ah, aku pernah dengar hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub kata apa? Okey, terima kasihlah, aku balik dulu. Balik mana? Balik Madinah. Nak cerita apa tuan-tuan? Sahabat Nabi ni, dia sangat mencintai Nabi dan mereka zahirkan rasa cinta pada Nabi, iaitu nak dengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam anak-anak muda lah tuan-tuan. Mungkin kita dulu macam tu tuan-tuan. Ayah-ayah yang dirahmati Allah dulu. Boleh je nak dengar seorang artis ni menyanyi, dengar je dekat YouTube. Pasanglah lagu, kaset, boleh je. Tapi tak nak, saya nak pergi konsert, nak dengar live. Kenapa nak dengar? Sebab kita rasa lain dengar live tu dengan kita dengar melalui media-media ni. Kalau kita benar mencintai Nabi tuan-tuan, ini salah satu daripada Abu Ayyub Al-Ansari ni tuan-tuan, iaitu dia ni tunjukkan kepada kita, kita nak zahirkan rasa cinta pada Nabi, tak sekadar kata saya cinta, tapi kita kena dengar apa yang pernah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi Abu Ayyub ni tuan-tuan diriwayatlah satu hadis daripada Nabi ni. Dan dia kata apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar hadis ni daripada Nabi. Maksudnya tuan-tuan, dia dengar secara langsung. Dia bukan kata haddatsana, kami diceritakan hadis ni pada kami. Tidak. Dia dengar dengan telinga dia daripada Nabi. Apa Nabi kata tuan-tuan? Iaitu kata Nabi, man tawadda'a kama umirah. Ini kita dah bincang dah hadis sebelum ni. Siapa yang berwuduk seperti mana yang diperintahkan. Wa shalla kama umir. Dan dia juga salat seperti mana yang diperintahkan. Dia wuduk, dia salat, ghufira lahu ma taqaddam min amal. Maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tuan-tuan boleh bayangkan, solat sunat yang tuan-tuan dirikan, solat fardu yang tuan-tuan dirikan, semuanya mengundang pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tuan-tuan. Saya nak sebut tuan-tuan yang terakhir sekali. Kita berhenti dekat hadis yang ke-6 ni. Allah Ta'ala ni dia maha pengampun tuan-tuan, seperti mana disebutkan dalam satu hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Dan hadis daripada Jabir bin Abdullah, tak silap saya, Jabir ataupun seorang lagi sahabat, iaitu Nabi SAW menyebutkan Allah Ta'ala telah menciptakan ada 100 rahmah, rahmatan mi'a juz'in. Allah Ta'ala cipta ada 100 rahmah. Rahmah ni apa tuan-tuan? Iaitu belas kasih daripada Allah, kasih sayang Allah ada 100. Dan kata Nabi SAW, daripada 99 rahmat Allah, kasih sayang Allah ni, Allah Ta'ala reserve untuk hari akhirat. 99 daripadanya Allah reserve di hari akhirat. Dan Allah Ta'ala hanya turunkan satu daripada 100 tadi tu di dunia. Rahmat tu Allah turun satu je tuan-tuan. Okay. Wa anzala fid dunya rahmatan wahidan. Satu saja Allah turun dekat dunia. Rahmah tu. Dan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, satu tu yang kita kongsi ramai-ramai. Berbilion manusia ni tuan-tuan, kita kongsi rahmat Allah tu ramai-ramai. Kasih sayang kita, anak dengan ayah, anak dengan ibu, ibu bapa dengan anak-anak. Dan Nabi juga sebut, termasuklah haiwan-haiwan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim tu kata Nabi, sampaikan kuda kalau dia berjalan, dia tetap angkat kakinya. Sebab dia takut terpijak anaknya. Sebab apa? Ada belas kasih dalam hati seekor kuda ni, takut terpijak anak-anak dia yang masih kecil. Sebab apa? Itu sebahagian daripada rahmat Allah yang dikongsi sesama makhluk. 99 Allah Ta'ala reserve di hari akhirat khusus untuk kita, iaitu orang mukmin di hari akhirat. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari tadi tu, Nabi kata apa? Kalaulah orang kafir tahu 99 rahmat Allah, kasih sayang Allah yang Allah reserve di hari akhirat, berbanding satu kasih sayang Allah yang Allah turun dekat dunia, pasti tidak ada orang kafir yang akan putus asa daripada rahmat Allah. Tidak ada orang kafir yang akan putus asa untuk mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi tuan-tuan nak bagi tahu pada tuan-tuan, keluasan kasih sayang ni sangat luas. Kadang-kadang benda yang kita tak sedar, kita ingat itu hanya sekadar amal soleh, satu perintah,
tapi dia bukan sekadar melaksanakan perintah, bukan sekadar berpahala, tetapi juga mengundang pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan, hadis-hadis yang kita bincangkan ini menimbulkan rasa cinta pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menumbuhkan iman dan juga menumbuh amal-amal yang saleh insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.